بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, setelah kita bercuti akhir Ramadan dan juga cuti Aid, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul sekali lagi di alam maya ini bersama dengan Yayasan Ta'lim untuk program bacaan, majlis bacaan kitab Sahih Muslim. Kita masih lagi dalam Kitabul Taharah atau Kitabul Haid. Lebih tepat sekali Kitabul Haid dalam babul madhi. Dalam babul madhi, bab tentang madhi. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب المذي. باب المذي. Madhi kita boleh sebut dia dalam bahasa Arab, boleh kita sebut madhyun ataupun madhiyun ataupun madhi. Ya. Sama ada kita sukunkan huruf zal, mim tu kita baca baris atas madhyun, ataupun kita baca madhiyun, ataupun kita baca madhi. Dua-dua tu, ketiga-tiga tu cara bacaannya, pun yang pertama tu lebih tepatlah madhyun, madhi. Seperti kita tengok dalam bahasa Arab dia, dalam kitab Sahih Muslim dia eja madhiyu, madhiyu, al-madhiyu. Apa maksud madhi? Apa maksud air madhi? Air madhi, kata Imam Nawawi rahimahullah, ma'un abyad, air yang putih, raqiqun, jernih, lazijun, melekit, yakhruju inda syahwah, yakhruju inda syahwah, yang keluar ketika syahwat, la bisyahwah. Inda syahwah la bisyahwah, itu air yang keluar ketika kita ada syahwat, tetapi bukan keluar kerana syahwat. Maksudnya apa? Inda syahwat tu kita terangsang, kita keluar air mazi, tapi bukan kita dah mencapai ke muncaknya. Kita telah mencapai ke muncak syahwat tu kita keluar, bukan. Dia masa terangsang, lebih tepatlah. Inda syahwah la bisyahwah. Wala difqin, dan dia tidak terpancut. Dia bukan macam air mani. Air mani dia terpancut. Wala difqun, yakhruju min bainis sulbi wat tar mimma in dafiq. Air mani itu terpancut, yang ni tidak terpancut. Okay? Wala yaqubuhu futur, yaqibuhu al-futur, maksudnya dia tidak disertai dengan
menjadi futur. Futur ni maksudnya bahasa apa nak cakap, bahasa yang sopan. Kan bila lelaki, bila dia syahwat, dia akan ada erection kan. Lepas dia mengeluarkan air mani, maka dia akan kembali seperti asalnya. Jadi air masih bukan begitu. Dia keluar tapi dia tidak menyebabkan lemah. Menjadi lemah semula, tidak. Dia beza dengan air mani. Air mani lepas keluarnya air mani, dia akan disertai dengan futur. Okey, kenapa ulama kita bincang ni? Sebab nak bezakan. Okey, sebab nanti supaya orang kita yang kita belajar fiqh ni tahu beza. Ini air mazi, ini air mani. Nanti tak tahu. Air mazi pun air mani pun air mazi. So apa? Beza antara keduanya besar. Air mani tak najis, air mazi najis. Jadi kalau kata ustaz, kenapa ustaz cerita benda-benda macam ni kan? Warna dia apa semua. Sebab memang kitab fiqh sebegitu. Macam kita belajar pasal haid, darah haid tu hadimul ladza' kan. Muntin, busuk. Aswad, damul aswad. Harrah, daram. Muntinul ladza'. Hadimul ladza' disebut. Hadim, panas, ladza', yang menyakitkan perempuan tersebut. Itu bezanya. Jadi yaqibuhu futur. Wa rubbama la yuhissu bi khuruji. Kemungkinan orang yang keluar tu tak perasan pun air mazi dia dah keluar. Okey. Dan adakah air mazi ni hanya khas untuk lelaki? Juga tidak. Wa yakunu dhalika lirrajuli wal mar'ah. Untuk lelaki dan juga perempuan. Perempuan juga ada air mazi. Tetapi wa huwa fil nisa'i akthar, dan dia lebih banyak, air mazi ni lebih banyak pada wanita berbanding dengan fil rijal. Wallahu a'lam. Jadi kita kenal air mandi. Air mandi senangnya apa dia? Air yang keluar ketika syahwat kita ketika kita ada bersyahwat kepada wanita. Syahwat maksudnya syahwat kepada wanita lah. Syahwat ni kan syahwat pada makanan ke apa, bukan. Syahwat pada wanita. Dan dia keluar, warna ni macam mana? Dia putih tapi taklah putih macam putih telur. Dia jernih, melekit, raqiq tadi. Tak terlampau tebal kan. Airnya seperti air mani, tebal, dia raqiq, dia lebih cair kan. Lepas tu dia macam mana? Dia keluar ketika syahwat dan dia tidak disertai dengan futur selepas keluarnya dan tidak dapat dirasai oleh orang yang keluar tadi, dan dia berlaku pada lelaki dan wanita. Okey. Bila kita jelas masalah madhi, dan kita dah belajar juga di sekolah dahulu, air madhi termasuk daripada air yang keluar daripada kemaluan yang bernajis. Apakah perlu mandi? Tak perlu mandi, perlu basuh sahaja. Dia seperti air kencing juga, iaitu bernajis. Air mazi itu najis dan dia kena basuh. Dan perlu mandi ke? Tak. Dia termasuk daripada hadas kecil. Termasuk hadas itu penghalang kita untuk solat dan melakukan perkara yang seumpama dengannya. Jadi dia hadas kecil yang perlu, dan dia bernajis. Hadas kecil dan bernajis. Di dalam bab ni Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Muslim rahimahullah nak kumpulkan dalil-dalil berkenaan dengan masalah ni dan hujah-hujah berkenaan dengan masalah ni agar kita dekat dengan Nabi SAW. Agar kita faham hukum ni berdasarkan dalil. Barakallahu fik. Hadis yang ke-693. Qala al-Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushayri rahimahullahu ta'ala وقدس الله روحه قال حدثنا بالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنيفية عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. Mari kita lihat perawi-perawinya dahulu. Abu Bakar bin Abi Shaybah seperti kita sebut,
Dia adalah guru al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dun al-Bukhari. Qala haddathna Imam Muslim. Naam. Bakar bin Abi Syaibah, tabaqah yang ke-10. Meninggal tahun 235 Hijrah. Meninggal tahun 235 Hijrah. Tabaqah yang ke-10. Qala haddathana Waki'. Haddathana Waki' bin Jarrah bin Malih Abu Sufyan Ar-Ru'asi. Meninggal tahun 196 Hijrah. Dia dari tabaqah yang ke-9. Tabi'in. Qala haddathana wa Abu Muawiyah. Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Al-Dharir, yang buta. Meninggal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Jadi 4 tak dekat-dekat dengan Waki'. Di tabaqah ke berapa tu? Tabaqah yang ke-9. Wa Hushaim. Hushaim di tabaqah yang ke-7. Abu Hushaim. Okey. Bin Bashir bin Al-Qasim. Abu Muawiyah bin Abi Khazim Al-Wasiti. Thiqatun sabtun kasiru tadlis wal irsal al-khafi. Hushaim bin Bashir bin Al-Qasim As-Sulami atau As-Salmi. As-Sulami. Atau lebih tepat sekali As-Sulami. Nah, daripada Munzir, daripada Al-A'mash. Al-A'mash, siapa nama dia? Sulaiman bin Mihran. Abu Muhammad kunyahnya. Meninggal tahun 145 Hijrah. Tadi Hushaim meninggal tahun 183 Hijriah. Al-A'mash ni faqirun, saburun, mujanibun li sultan, wara'un, alimun bil Quran. A'mash ni faqir, miskin ni. Sedangkan dia perawi hadis yang hebat, imam. Sabur, penyabar, sangat-sangat sabar. Mujanib li sultan, dia tak suka dekat dengan pemerintah, menjauhkan daripada pemerintah. Wara' alim bil qira'ah. Sufyan bin Uyainah puji dia. Dia kata ini orang paling hebat baca Quran, paling banyak hafal hadis dan paling alim dalam hukum hakam. Masya-Allah. A'mash. An Munzir bin Ya'la. Munzir bin Ya'la ni tabaqah yang ke-7. Okey. Maksudnya dia tabi'in. Nampak tak? A'mash tabaqah ke-5. Dia riwayat hadis ni daripada tabaqah yang ke-7. Maksudnya dia ambil hadis ni daripada orang yang lebih bawah level dia. A'mash tabi'in. Munzir bin Ya'la tabaqah ke-7, dia tabi'in. Okey. A'mash tabaqah ke-5. Kita belajar banyak kali kan? Kita sebut banyak kali ya. Kalau kita sebut tabaqah ke-5, maksudnya dia tabi'in. Sebab tabaqah ke-2 sampai berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 6 tabi'in. Okey, tabaqah pertama sahabat lah. Okey. Tabaqah 2 sampai 6 tabi'in. 7 sampai 10 tabi'in. Okey. Lepas tu 11 sampai 12, 7 sampai 9, afwan. 7 sampai 9. 10 sampai 12 tabi'in. Tabi'in. Maksudnya itu anak guru-guru Imam Al-Bukhari apa semua tu. Itu guru-guru perawi kitab Kutubul Hadis Sittah tu kebanyakan dalam tabaqah yang 10, 11, 12. Okey. Sebab tu kalau kita takkan jumpa apa dia, kita tengok sanad yang kebanyakannya datang ujung-ujung ni, sanadnya panjang-panjang. Macam Imam Bukhari ada sulafiyat, ada Imam Bukhari juga ada sanad yang 3 orang sahaja. Maksudnya sanad dia tu daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara dengan Rasulullah tu 3 orang. Jadi tabi'in, daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nah. Jadi kat sini dia kata daripada Abu Ya'la tabaqah yang sebut tadi apa? Tabaqah yang ketujuh. Daripada Ibnul Hanifiyah. Ibnul Hanifiyah tabaqah yang kedua. Dia antara tabi'in. Siapa Ibnul Hanifiyah ni? Ibnul Hanifiyah ni ialah anak Sayyidina Ali tapi bukan daripada Fatimah radhiyallahu anha. Nama dia Muhammad bin Al-Hanifiyah. Jadi Ibnul Hanafiyah ni lebih tepat Hanafiyah. Ibnul Hanafiyah sebab dia Bani Hanifah. Ibnul Hanafiyah. Ibnul Hanafiyah ni nama dia Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Nampak tak? Kalau ikut level dia sama level dengan Hasan dan Husain. Al-Hashimi, Abul Qasim Al-Madani, Al-Ma'ruf bi Ibn Hanafiyah. Okey. Dan mak dia sebenarnya ialah Khawlah binti Ja'far. Kenapa dia dibinkan dengan mak dia? Kenapa tak letak Muhammad bin Ali? Kerana ibunya adalah hamba yang dirampas. Ya, ialah hamba yang dirampas semasa perang Yamamah. Perang Yamamah, perang golongan yang murtad. Perang Yamamah ialah perang menentang golongan murtad. Jadi ibu dia ni dijadikan hamba oleh Ali bin Abi Talib. Subiyat fil riddah minal Yamamah. Kemudian ya, hukum Islam boleh bersama dengan hamba, mendapat anak Muhammad Al-Hanifiyah. Dan kesannya dia jadi seorang yang alim. Masuk Islam, ibu dia Islam, dan anak dia pun Islam Muslim, dan dibesarkan oleh Ali bin Abi Talib, dididik dengan sebaik-baik didikan, dan akhirnya dia menjadi seorang yang alim, fiqh alim. Ini dalil bahawa apa dia? Islam tidak menganggap bahawa penghambaan tu satu bentuk eksploitasi kepada wanita. Dia lebih kepada satu bentuk mana kita nak jadikan dia bersama-sama dengan Islam, anak dia bersama-sama dengan Islam. Kalau tidak, mestilah kalau sekadar nak menjadikan dia sebagai pelampias hawa nafsu, lepas dah dia tidur dengan perempuan tu, dia biar je lah. Tapi tak, dia jaga mak dia, jaga anak dia. Kemudian anak dia pula jadi alim, riwayatkan hadis. Kalau lah dia benci Islam, kalau benci sistem tersebut, mestilah dialah mak dia dengan anak adalah orang yang paling benci agama Islam. Macam berlaku zaman sekarang. Bila ada sebagian orang dikahwin dengan orang yang baru masuk Islam, kahwin dengan non-Muslim, kemudian dia masuk Islam sebab nak kahwin, dan tak dididik dengan betul, dia diabaikan, akhirnya perempuan tu kembali murtad. Sebab apa? Sebab dia benci. Kita pernah dengar kes dulu, ada seorang datang jumpa saya. Dia kahwin dengan ustaz. Ni ustaz mana tak tahulah, ustaz mengepek ke, wallahu a'lam. Nikah dan dia bully, dia didera oleh mak mertua pun dera dia sekali. Akhirnya dia dah hampir murtad, dia nak keluar Islam, nak murtad. Alhamdulillah dia jumpa dengan suami yang bagus lepas tu, yang membimbing dia daripada sunnah apa semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi nak ceritakan macam mana kalaulah ibu kepada Muhammad bin Al-Hanafiyah ni dirampas dengan begitu kejam, dilayan dengan tidak adil dan seumpama dengannya, nescayalah anak dia lah orang yang paling benci Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi nak kata apa? Muhammad Al-Hanifiyah ni orang yang paling banyak riwayatkan. Tidak ada hadis yang lebih sahih, hadis yang paling bagus daripada Ali, daripada Muhammad bin Al-Hanifiyah. Suatu kata Ibrahim bin Al-Junaid, kata la na'lam ahadan asnada an Ali. Aku tidak ketahui orang paling banyak riwayat sanadnya daripada Ali bin daripada Muhammad bin Al-Hanifiyah. Maksudnya dia lah orang paling banyak riwayat daripada ayah. Sebab Hasan meninggal awal kan? Hasan meninggal awal. Nah, Husain juga, yes, antara yang awal jugalah, 60 lebih Hijriah. Iaitu ketika 61 Hajjaj berkuasa tu. Baik. Nak kata macam mana?
Sebab tu kita kata dia antara yang paling banyak asnad. Sebab tu kata Ibrahim Al-Junaid, dia kata la na'lamu ahadan asnada an Ali wala asahhu mimma asnada. Dan tidak ada yang paling sahih sanad daripada Ali bin Muhammad bin Al-Hanifiyah. Waqala Zubair bin Bakkar wa tasmiyat Syiah. Dan orang Syiah menamakan Muhammad Hanafiyah ni Al-Mahdi. Al-Mahdi. Okey. Dan penyokong dia ni, sebahagiannya Syiah ni dia kata dia ni tak mati, tak meninggal. Yang ni semua berepek. Bila dia lahir pada tahun Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah, dan meninggal tahun 73 Hijrah. Pernah sekali ada orang panggil dia, ya Mahdi, Assalamualaikum ya Mahdi. Bagi salam dia, Assalamualaikum ya Mahdi. Ajal ana Mahdi ahli ilal khair. Dia kata, ya betul lah tu, aku dapat hidayah daripada Allah. Betul lah, Mahdi itu maksudnya yang mendapat petunjuk, kan? Al-Mahdi, ya betul lah, aku mendapat petunjuk. Dia kata, dia ahli ilal khair, dan aku mengajak orang kepada kebaikan. Walakin idza sallama ahadukum falyaqul assalamu alayka ya Muhammad. Tapi kalau ada orang, kalau kamu nak bagi salam kepada aku, bagi salam assalamu alayka ya Muhammad, cukuplah. Allahu akbar. Wa kana min afadil ahli baitihi. Tetapi dalam Sahih Muslim ini hadisnya ada satu sahaja. Hadisnya ada satu sahaja dalam akhrajalahu al-jamaah. Jadi kita hadis yang 6 sudah riwayatkan daripadanya. Wa laysa lahu fi hadzal kitab illa hadzal hadis. Dalam kitab ini melainkan hadis ini. Barakallahu fi. Kenal kita hari ini, dah kenal seorang lagi tabi'in, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Itu bagusnya kita mengaji hadis bersanad ni, iaitu paling kurang pun kita kenal lah, oh ni tabi'in, oh ini anak Sayyidina Ali. Kita ni zaman sekarang kita diuji dengan zaman TikTok, zaman Instagram. Kita kenal lagi Instagramers, TikTokers dengan Facebookers daripada kenal tokoh-tokoh yang agung ini. Nah, daripada Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib, ma'ruf, sahabi jalil. Tak perlu diperkenalkan lagi. Kita boleh baca kisah. Jadi apa lataiful isnad? Apakah dia faedah-faedah yang halus yang kita boleh ambil daripada sanad ni? Daripada sanad ni, pertama sekali dia min sudasiyatil musannif. Hadis ini kalau kita tengok sanad dia ada 6 orang antara Imam Muslim dengan Rasulullah SAW. Yang pertama siapa? Abu Bakar Abi Syaibah. Yang kedua siapa? Waqi', Abu Muawiyah dan Hushaim. Ni kira sekali sebab dia kira sebut dan kan. Itu kedua. Daripada A'mash, ketiga. Daripada Munzir bin Ya'la, kelima. Keempat Abu Ya'la, kelima Ali, keenam. Betul tak? Ketiga, keempat, kelima, keenam. Betul lah. Daripada pertama Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang kedua Abu Muawiyah, Waqi', Abu Muawiyah dan Hushaim, satu batch. Itu yang kedua. Daripada A'mash, ketiga. Daripada Munzir bin Ya'la, keempat. Daripada Abu Ya'la, daripada Muhammad Al-Hanifiyah, kelima. Daripada Ali, keenam. Jadi antara Imam Muslim sampai Rasulullah SAW ada 6 orang. Jadi antara sanad yang sederhana lah, tidak terlalu panjang, tidak juga terlampau pendek. Naam. Perawinya perawi jamaah, semua kita hadis meriwayatkannya kecuali gurunya. Itu adalah sebut dia bukan ilal Dunal Bukhari, Dunal Tirmizi. Maksudnya Abu Bakar bin Abi Syaibah tidak, Imam Tirmizi tidak meriwayatkan daripadanya. Imam Tirmizi tak ada. Jadi kita boleh ada satu faedah kat sini. Bila kita sebut Abu Bakar bin Abi Syaibah, minta sebab mengajikan dia Imam Tirmizi. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, itu ada. Okey. Yang ketiga, musalsal bil kufiyin. Sanad ini musalsal, maksudnya rantaian perawi-perawi yang berasal, yang pernah duduk kat Kufah atau pernah belajar kat Kufah, bil kufiyin, kecuali Hushaim, dia wasiti, dan Ibnu Hanifiyah dia Madani, Ali Madani.
dan di nazil Kufah. Naam. Yang menarik juga sanad ni seperti yang kita sebutkan tadi, ada riwayat tabi'in iaitu A'mash daripada bukan tabi'in, iaitu siapa? Munzir. Dia daripada tabaqah yang ke-7. Yang ni dalam ilmu hadis dia kata riwayatul akabir anil asaghir. Riwayat orang tua daripada budak muda. Biasanya dia ikut generasi kan, tua tabi'in, tabi'in riwayatkan daripada tabi'in, tabi'in riwayatkan daripada tabi'in, bawah. Maksudnya muda ya riwayat daripada orang tua. Tapi kali ni terbalik, dia tua riwayat daripada yang muda. Naam, al-akabir riwayatil akabir anil asaghir, bahasa Arab ni. Dia kata riwayatil akabir anil asaghir. Naam. Yang kelima tadilah Muhammad bin Hanifiyah. Tak ada orang paling banyak riwayat daripada Ali, dan juga paling sahih riwayatnya daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Nah. Kemudian dalam hadis juga sanadnya ada riwayat anak daripada ayah. Cantik kan? Daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah daripada ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dan terakhir sekali dalam sanad ini ada sahabat yang sangat hebat lah, iaitu Ali bin Abi Thalib. Dia adalah anak saudara, dia adalah sepupu Rasulullah, dia adalah menantu Rasulullah, dia ayah kepada kedua cucu Rasulullah, Ibnul Hasanain, iaitu Hasan dan Husain, kanak-kanak yang pertama yang beriman. Naam. Wa salla ma'an Nabi, salat bersama Nabi SAW, dan sempat salat dengan Nabi ketika umurnya 13 tahun. Yang antara budak yang pertama salat dengan Nabi SAW. 10 orang yang dijamin masuk syurga, salah seorang khulafa ar-rasyidin. Naam. Khalifah pertama yang mak ayah dia duduk daripada Bani Hashim. Mak dia, ayah dia. Okay. Wa min Nabi manzilat, dan dia juga Nabi kata min manzilati Harun bin Musa. Dia kata dikedudukannya seperti kedudukan Harun bin Musa masa perang Tabuk kan. Ghazwatul Ma'ad tu. Bila Ali, Nabi SAW suruh Ali tinggal, Ali kata, ya Rasulullah, adakah kamu nak tinggalkan aku bersama wanita, kanak-kanak dan orang munafik? Nabi kata, bukan. Adakah kamu tidak suka, wahai Ali, kalau kedudukan kamu bersama dengan aku ni seumpama Nabi Harun dengan Nabi Musa AS? Ketika itu Ali pun rasa lega dan seronok masa tu. Naam. وشد الأزر ولا في النبوة وغير ذلك من الفضائل, dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang ni pasal sanadnya. Dekat setengah jam pasal sanadnya. Mari kita tengok pula dia punya matannya. Mari kita tengok matan. Dia kata, saya adalah, Ali berkata, dia kata, kuntu rajulan. Dia kata boleh jadi maksud kuntu rajulan ni, saya dahulu seorang lelaki yang madza, yang selalu keluar air mani. Boleh jadi kuntu rajulan madza ni, aku seorang lelaki yang mengeluarkan mazi ni, boleh jadi dahulu dia selalu keluar air mani. Okey. Maksud sering mengeluarkan air mani di sini bukan maksudnya Sayyidina Ali ni ada penyakit, bukan. Dia kena faham hadis ni. Dia bukan maksudnya dia sentiasa mengalir je air mazi dia, bukan macam tu. Maksud dia ialah dia ni cepat terangsang. Cepat terangsang dan cepat senang keluar air mazi. Lepas tu perkataan madza kan, dia menunjukkan sifat banyak tasdid zal bil mad wazn fa'al. Dan wazn fa'al ni antara maksud dia ialah yang selalu, yang banyak. Banyak keluar. Jadi madza maksudnya orang yang selalu keluar air mazi. Jadi kita sebut sini selalu ni bukan maksudnya sakit, iaitu dia senang terangsang. Ya, ada sebagian lelaki dia senang terangsang. Dia sentuh sikit-sikit je, dia dah terangsang lah, dah keluar air mazi. Dan dia keluar mungkin sebab dia berfikir ke, ataupun melihat, ataupun pegang, ataupun sentuh. Jadi ini madza. Yang boleh jadi maksud di sini ialah dulu. Maksudnya sebelum masa dia ceritakan dekat anak dia ni,
Kita dululah. Tapi mungkin juga masih lagi berterusan. Sebab antara maksud kana iaitu benda yang selalu berlaku dahulu, selalu berlaku, yang sentiasa berlaku berulang-ulang. Lepas tu kata kat sini, kata Syekh, dia kata kemungkinan dia dah stop. Tapi wa adharuha anna hadhihi halah mustadamah lahu. Tapi yang lebih tepat dekat sini ialah sentiasa tu masih lagi ada sifat sedemikian. Okey, jadi masih lagi sifat. Jadi kuntu rajulan mandaan wastahyaitu, dan aku rasa malu, wa kuntu astahyi, dan aku rasa malu. Malu ni kita semua tahu kan, al-inqibat, rasa semacam iaitu taghayyur wa inkisar, rasa macam inkisar, rasa pecah maksudnya rasa macam rendah diri. Ya'ridu lil insan, yang datang pada manusia, min at-takhawuf ma yu'atab bihi, kerana takut benda yang dia akan dicela kerana benda tersebut, au yuzam. Nampak, itu hayat malu. Malu yang sebenarnya apa? Malu dari segi bahasa apa dia? Malu dari segi maksud yang umum, iaitu dia tak suka, iaitu satu perasaan yang tak suka orang cela dia, pelekehkan dia, rendahkan dia, benda yang memalukan dia. Itu malu, itu maksud malu. Kan? Orang cakap, apa ni takkan keluar, dia perasaan yang tak suka celaan orang tersebut, tak suka orang mengata tersebut, tak suka orang yang ejek, tak suka ditegur, tak suka disumpah dengannya. Itu dari segi bahasa. Amma syar'i wa amal hayat syai' al-mamduh alaihi alladhi lam yakun wa huwa ru'yatun ni'am wa ru'yatut taqsir, fa yatawallad bainahuma halatan tusamma haya. Hayatu. Apa maksud dia? Dari segi syarak, malu dari segi syarak apa dia? Ru'yatun ni'am wa ru'yatut taqsir. Malu ni apa dia? Iaitu dia memandang kepada nikmat-nikmat, maksudnya kebaikan-kebaikan yang dia dapat. Pada masa sama dia memandang juga kelemahan dia atau kekurangannya dalam memenuhi hak orang yang memberi kebaikan pada dia tadi. Macam nak sebut contohnya macam ni lah tuan-tuan. Orang tu banyak bagi bantuan kat kita. Okey. Satu hari dia datang ziarah. Katakan saya pernah sekali saya pergi ziarah rumah sahabat saya lah, kita letak satu nama. Kita kata Sufian. Okey, saya pergi rumah Cik Sufian ni. Jadi saya pergi rumah Cik Sufian ni, dia bagi makanan, bagi minum, dan dia lah pun doktor yang telah merawat saya, yang sampai saya pun jadi sihat dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Maka saya pun jadi sihat apa semua. Kemudian jemput datang rumah dia, dia jamu lah, Allahu Akbar, dengan sebaik-baik jamuan. Okey. Masa dia dapat kebaikan yang banyak tak daripada orang tu, dapat kebaikan yang banyak daripada Sufian. Kemudian bila orang tu datang rumah kita masa tu kita entah sibuk entah apa, tiba-tiba terlupa. Dia kata, Abu Asma, anda dah sampai kat depan rumah ni. Kita kata, alamak. Kita kata, saya tak, kita cakap dalam hati kita, Allah lupalah. Rumah kita tak ada apa, ada mihun. Datang rumah kita, macam mana perasaan kita? Kita rasa Allah malulah. Malunya. Dia datang rumah dia macam-macam, dia bagi kita datang rumah kita bagi ni biskut kering dengan air TO je. Maka kat situlah dia datang rasa malu. So apa? Memandang pandangan kebaikan yang diterima, pada masa yang sama kekurangan dia dalam menyempurnakan hak orang yang telah bagi kebaikan dia tadi. Maka melahirkan hayat. Itu hayat yang, itu malu yang syar'i lah. Malu yang syar'i. Yang pertama tadi semua ada. Ada pun yang kedua, hanya orang yang beriman. Sebab itulah akhirnya kesan daripada dia ada perasaan malu tadi, dia hamilatun ala mazili syukur, dia akan bersyukur, terima kasih. Wastiqsaril a'mal, dan rasa amal dia sedikit. Wal haya' al madmum, itulah malu yang digalakkan dalam Islam. Yang tadi ru'yatul ni'am wa ru'yatul taqsir. Memandang kepada nikmat, kebaikan yang diterima, kemudian memandang pula kekurangan dia dalam menyempurnakan apa yang sepatut dia bagi pada orang yang bagi kebaikan pada dia.
dengan Allah. Ini maksudnya malu dengan Allah. Allah Ta'ala bagi macam-macam. Tapi kita sembang subuh, kadang-kadang pun tak pun nak khusyuk sangat, baca Quran sikit-sikit. Jadi kita rasa malu daripada Allah Azza wa Jalla yang bagi macam-macam, yang kita bagi sedikit saja. Jadi aku rasa malu. Okey, kali ni nak kaitkan dengan kisah Nabi. Kenapa malu dengan Nabi? Sebab Nabi tu pak mentua dia. Dan Nabi tu Rasulullah yang bagi banyak kebaikan dekat dia, mengajarkan agama, guru. Waktu kita dengan guru kita malu. Kenapa malu? Ya, sebab guru tu orang yang baik, yang kita orang yang telah bagi kebaikan. Yang macam-macam kebaikan dekat dia. Dan kita juga malu. Sebab apa kita tak nak guru kita memandang buruk pada diri kita. Waktu depan guru kita baca betul-betul, duduk sopan-sopan. Jadi aku malulah untuk tanyakan hal itu kepada Rasulullah. Malu sebab aku asyik keluar mandi cepat terangsang. Kerana apa dia? Kerana aku ni ialah menantu dia. Kerana keberadaan puterinya. Okey. Keberadaan puterinya. Okay, kerana isteri dia. Jadi kat sini dia pun malu nak tanya Nabi SAW berkenaan dengan dia ni selalu keluar air madi. Okey. Selalu keluar air madi. Macam mana tu? Kerana anaknya min ajli Fatimah. Dalam riwayat An-Nasa'i pula dia kata wa kanat Fatimah, dan Fatimah itu ialah anak Nabi sallam yang di bawah jagaanku. Maka aku malulah. Naam. Bukan betapa para sahabat ni apa dia? Sebab malu dia tinggi, nak cakap benda-benda macam ni pun malu. Tuan-tuan bayangkan Ali bin Abi Talib, manusia yang mulia, yang hebat, yang kedudukannya ahli syurga confirm. Nampak akhlak dia nak cakap benda-benda macam ni pun malu. Nak tanya aku selalu keluar air madi kat depan Rasulullah, malu. Bandingkan dengan hal kita kat dalam zaman sekarang. Zaman sekarang dia boleh cerita pasal Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kadang-kadang dia boleh cerita pasal kemaluan, cerita pasal badan dia, buah dada dia, pasal apa semua. Kadang-kadang terbuka. Kadang sebahagian tu pula Allahu Akbar. Ini antaranya ialah yang saya dapat tangkap benda macam ni ialah, maaf saya sebut kadang-kadang berlaku di segelintir kursus nikah. Ini dah lagu pada diri saya sendiri. Kursus nikah, orang tu kata isteri janganlah malu nak pegang suami dia pada malam-malam pertama tu. Dia pun tak reti yang pegang, bawa dia benda. Allahu Akbar. Saya nak ambilkan cerita tu pun malu nak cakap kat sini. Allah, tak payahlah cerita benda macam tu. Malu kita. Dan dalam masa kursus tu pula datang suami isteri, bukan suami isteri pun, masa tu baru nak nikah kan, datang boyfriend girlfriend masa tu. Dah cerita. Bayangkan kita bagi gambaran, nak pula kat Malaysia ni budayanya datang kursus tu pula datang sama-sama couple-couple. Allahu Akbar. Menyampah dia dan tengok kita. Kan? Datang dia tengok-tengok, datang sama-sama couple. Ada sekali tu duduk sebelah-sebelah. Apa ustaz kata asing lelaki perempuan. Tapi poin dia ialah kita dah hilang malu kat situ. Bukan sekadar malu tu telah hilang pada lelaki, dan lebih teruk lagi telah hilang malu daripada perempuan. Jangan biasakan sebab perkataan macam ni dekat ya malu. Na'udzubillah. Barakallahu fiik. Jadi sebab tu kita tengok anak-anak kita pakai bahasa isyarat kan, tutulah, berbet. Macam tu kita cakap bahasa yang tak terlampau zahir sangat. Dan kita tengok ini Islam, memang cara Islam malunya ni. Hadis Nabi nak sebut apa? Kamu tak boleh kahwin bila kamu dah ceraikan perempuan itu dengan talak 3. Kamu tak boleh kahwin dengan dia melainkan dia telah kahwin dengan lelaki lain dan telah melakukan jima. Nampak? Punyalah adabnya Nabi SAW. Nabi kata, kamu tak boleh kahwin dengan perempuan tersebut sehinggalah dia dah berkahwin, dan bila dah kahwin, lelaki itu telah merasai kemanisannya dan dia juga telah merasai kemanisan lelaki itu. Nah, bahasa dia sangat
sopan. Bayangkan kalau kita baca hadis depan anak-anak, kita hafal hadis depan anak-anak pun anak macam tak perasan je. Ya. Apabila soal hadis lain pula, Nabi SAW sebut, bila seorang lelaki itu berada bersama isterinya di antara 4 anggota isterinya, kemudian dia mengerjakannya, maka wajib ke atasnya mandi. Nampak cara dia sopan tak? Bila seorang lelaki itu di antara 4 anggota isterinya, 4 anggota itu 2 tangan 2 kaki dekat tengah-tengah tu lah. Ada tak kata ketika lelaki itu tengah pakai istilah-istilah yang macam tu. Sebab apa? Sebab sopannya. Malu. Ini haya. Sebab Nabi SAW lebih malu daripada seorang wanita yang anak dara yang berada di biliknya kerana keberadaan putrinya. Lalu disebabkan dia malu, dia pun suruhlah Al-Miqdad bin Aswad untuk tanya. Suruh tanya. Okay? Sebab Miqdad bin Aswad bukan menantu Nabi. Jadi Miqdad bin Aswad ini sahabat Nabi. Nama dia Al-Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah Al-Bahrani Al-Kinli. Okay? Kan Abu Halifan li Bani Kindah wa kana huwa Halifan lil Aswad. Illa Yaghuth Az-Zuhri fatabannahu Al-Aswad. Tapi itu kenapa dah Miqdad bin Aswad kalau nama sebenarnya Miqdad bin Amr? Bahawa bapak dia dulu halif kepada Aswad. Itu mereka ni ada perjanjian sumpah setia. Orang Arab dulu macam tu. Kemudian bila Nabi kata tidak ada lagi dah janji sumpah setia, kerana umat Islam itu telah bersaudara. Halif ni macam ni lah. Halif ni aku akan sumpah, aku akan protect kau akan protect aku. Halif. Sebab kita ingat zaman dulu orang-orang jahiliah ni, dia terpaksa buat macam ni untuk mempertahankan kabilah dia, mempertahankan keluarga dia, nak seumpama dengannya. Sebab mungkin keluarga dia kecil tapi dia perlukan halif, dia perlu pakatan supaya dia kuat. Jadi kalau kita kabilah ni kita tak boleh bully dia sebab dia ni halif kepada kabilah ni, kabilah ni besar. Jadi kalau kita kacau dia ni, kabilah lain akan serang dia. Nah, jadi disebabkan Miqdad bin Amr kan, dia daripada Bani Kindah. Kemudian ayah dia ni halif kepada Aswad bin Yaghuth Az-Zuhri. Jadi akhirnya dia dibinkan bin Al-Miqdad bin Al-Aswad. Fanisba ilaihi. Di antara orang yang masuk Islam, meninggal awal juga tahun 33 Hijriah dah meninggal Al-Miqdad bin Aswad. Wallahu a'lam. Jadi dia suruh Miqdad bin Al-Aswad. Cuma jadi isu sebab ada riwayat-riwayat lain, riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bukan minta Miqdad yang tanya. Bukan Nabi, Ali bin Abi Talib. Saya betulkan balik. Ali bin Abi Talib. Bukan dia minta Miqdad yang tanya. Tapi dah riwayat lain suruh apa dia? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Sahabat Nabi yang awal masuk Islam juga. Nampak ni semua sini-sini ni. Jadi Ali kawan baik kan dulu, orang-orang yang awal masuk Islam. Ni semua geng-geng baik lah ni kan. Geng-geng senior. Geng walaupun muda-muda tapi dia senior lah. Senior dalam Islam. Jadi dia ni apa dia? Dia minta siapa? Dia minta Ammar bin Yasir. Dia nampak macam ada pertentangan kat sini tuan-tuan. Nampak macam ada seolah-olah ada pertentangan dalam riwayat ni. Ada riwayat. Habis tu Yani Miqdad bin Aswad. Dan riwayat lain kata Ammar bin Yasir. Ada setengah riwayat pula Ali sendiri yang bertanya. Jadi macam mana ni? Ada pertentangan ke? Dia jawapannya tidak ada pertentangan. Jawapannya tidak ada pertentangan. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dia kritik isu ni. Dia kata ada sebahagian orang yang tidak mengetahui, yang tidak luas bacaannya, menganggap bahawa ini ada pertentangan. Kata Imam, saya sebut sini Imam Abu Hatim, sebut Ibn Hibban riwayatkan daripada Ibn Abu Hatim, kata qad yatawahamu ba'dul mustami'in. Sebagian orang yang mendengar hadis ini, bila dengar hadis ini dia waham, dia silap faham.
Di kalangan siapa ni? Mimman lam yatlubul ilma min madhannihi. Allahu Akbar. Dia tak ambil ilmu daripada tempat yang sepatutnya. Tak baca kitab, tak baca kitab yang muktabar dalam syarahkan hadis. Dia buka internet ke contohnya. Wala dara fil haqiqati ala atrafihi, dan tidak mengetahui hakikat riwayat-riwayat yang pelbagai ini. Nampak tak? Atrafihi. Naam, anna bainaha tadaddan, bahawa ada pertentangan. Kerana ada setengah riwayat yang kata Ammar yang bertanya, yang sebahagian lain pula kata Ali suruh Miqdad, ada kata suruh Ammar, ada sebahagian kata Ali sendiri yang tanya. Jadi jawapannya apa? Kalau bukan pertentangan, apa dia? Iaitu memang Ali pernah suruh Ammar tanyakan, dan memang Nabi pernah suruh Miqdad tanyakan Ammar. Ali, bukan Nabi, Ali. Memang Ali pernah suruh Ammar tanyakan soalan tadi. Memang Ali pernah minta Miqdad tanyakan, dan memang Ali sendiri yang pergi tanya. Habis tu Ustaz, bukankah kata riwayat kata Ali malu? Kita kata tak bertentangan, kemungkinan pada permulaannya dia malu. Permulaan dia malu, tapi kemudian lepas dah dapat jawapan daripada Ali, dapat jawapan daripada Miqdad, Ammar, dia sendiri yang bertanya. Jadi tidak ada pertentangan kat situ. Ya, kadang-kadang kita ni nak dengar direct, dah dengar tak puas nak dengar direct, dengar 2 kali tak puas lagi, nak dengar kali yang ketiga, nak dengar daripada kali yang ketiga. Jadi tidak ada pertentangan kat situ. Sahabat sekalian yang mendengar hadis ni. Jadi Ali pun tanya, maka dia kata hendaklah kamu membasuh zakarnya. Nampaklah, hendaklah ia membasuh zakarnya dan berwuduk. Itu menunjukkan bahawa Miqdad Aswad dia bukan tanya bagi pihak dia, tanya bagi orang lain. Mungkin masa dia tanya tu, ya Rasulullah, kalau ada seorang lelaki dia tu banyak keluar air madhi, apakah dia kena basuh, apakah dia kena mandi wajib atau basuh? Nabi kata hendaklah basuh zakarnya dan berwuduk. Basuh zakarnya dan berwuduk. Jadi kat sini dalil bahawa apa dia? Yang tanya tu Miqdad, dia tanya bagi pihak yang ketiga, pihak yang kedua lah, pihak yang ketiga lah. Maksudnya dia tanya bagi orang lain. Dalil bahawa memang tepatlah Ali suruh Miqdad yang tanya. Dia juga menunjukkan bahawa kalau kita tanya soalan bagi pihak yang ketiga, kalau kita malu untuk diri kita, kita tanya dalam bentuk bagi pihak yang ketiga tadi. Naam. Jadi hendaklah dia membasuh zakarnya dan berwuduk. Itu hadis ni. Diriwayatkan hadis juga diriwayatkan yang sama, hampir sama matanya dalam Al-Bukhari, dalam Tirmizi, dalam An-Nasa'i, dalam Abi Dawud, dalam Ibnu Majah, dalam Muwatta Malik, dan banyak lagi. Mari kita tengok apakah dia kesimpulan daripada hadis ni. Yang pertama, bahawa keluarnya air madhi tak wajib mandi. Nampak tak, Nabi kata berwuduklah. Ini dalil bahawa air mani tidak sama macam air mani. Okey. Yang kedua, menunjukkan bahawa, dan itu tadi itu ijma', mujma' alaih, bahawa keluar air mani tak perlu mandi. Yang kedua, wajibnya berwuduk jika keluar air mani. Ini juga ijma'. Yang ketiga, dalil bahawa air mani itu najis. Jika tidak najis, Nabi tak perintahkan dia untuk membasuhnya. Adapun air mani, Nabi tak kata pun, Nabi kata basuhlah air mani, tak ada. Tapi ada riwayat yang Aisyah dia pergi basuh kain Nabi. Riwayat Aisyah membasuh kain Nabi, air mani itu tidak menunjukkan bahawa basuh itu adalah wajib. Nampak tak? Tidak menunjukkan bahawa basuh itu adalah wajib. Macam kita nampak isteri kita basuh baju kita yang terkena kuah kari. Adakah maksudnya basuh tu wajib? Menunjukkan bahawa kuah kari tu apa, kita suruh isteri kita basuh? Tak semestinya. Mungkin isteri kita tengok, jadi taqadzuran dibasuh sebab dia dah kotor lah, nak orang nampak pelik lah kan. Takkanlah nampak seketul air mani pipi tu nak pergi sembahyang ke pula. Nabi pula berpakaian ni sikit, ini pun basuh. Yang ketiga, yang keempat, pengajarannya bolehnya meminta orang lain bertanyakan bagi pihak kita, mewakilkan orang dalam pertanyaan, dalam ambil fatwa. Yang keempat. Yang kelima, hadis ini dalil bahawa diterimanya khabar wahid, hadis ahad. Hadis ahad. Nah,
Sebab apa? Masa dia tanya Miqdad, dia terima dah hukum tersebut. Kemudian nak tanya sekali lagi, dia bukan maksudnya dia tak puas hati tu dia mempertikaikan Miqdad, tidak. Cuma Ali tanya sekali lagi untuk dapat dia nak jawapan dia sendiri. Dan riwayat Ali pula ada tambahan lafaz. Dari riwayat Ali dia tanya berkenaan dengan air mani. Kena ingat tu. Jadi ketiga-tiga peristiwa tu ada pertanyaan, dan pertanyaan tu beza-beza, ada tambahan sikit, ada kekurangan sikit. Jadi itu menunjukkan bahawa bukannya maksudnya Ali tak, aku tak terima riwayat daripada Miqdad sebab Miqdad dia berseorangan, maka dia khabar ahad. Tak. Dia terima. Cuma nak tanya soal lain dia tambah. Okey, barakallahu fikum. Jadi seterusnya pula, ajaran yang keenam, iaitu galakkan untuk kita menggunakan adab yang terbaik, ya, apabila kita berjumpa dengan keluarga-keluarga mertua kita. Nampak dia tak, dia bila jumpa keluarga mertua, kita buat perangai elok-elok, buat perangai baik. Istimal al-fitar kena muwajah bima yustahya minhu urfan. Iaitu dengan apa? Dengan meninggalkan bercakap secara direct pada perkara yang secara urufnya memalukan. Secara urufnya memalukan kita. Macam kita lah kadang nak tanya soalan. Kita tanya, Ustaz, saya ni malam tadi saya dengan isteri saya tengah apa semua. Pula saya ni macam ni. Kan malu tu. Jadi kita bagi soalan. Sampai sekarang biasanya soalan bertulis. Kalau dulu tak ada soalan bertulis. Cakap kita tak wakilkan dan dia tanyakan benda tersebut. Hadis ini juga sebahagian ulama kata wajib berwuduk untuk orang yang ada penyakit kencing yang tidak tus. Sulusul baul panggil. Sulusul baul ni penyakit apa dia? Penyakit yang kencing dia sentiasa keluar. Kejap-kejap keluar, kejap-kejap keluar. Okey? Tapi kalau kencing sentiasa keluar, sulusul baul, kan dia kata itu ada hadisnya. Dia kata. Tetapi kalau air mani tak ada. Dia kata. Maka kita kata tidak. Sama je. Orang yang ada penyakit susul baul sama macam orang yang istihadah. Sama juga macam orang yang ada penyakit air mani sentiasa keluar. Kalau kata Ustaz, ni hadis ni kata Sayyidina Ali kata aku banyak keluar air mani tapi Nabi tetap juga suruh berwuduk. Ini kembali kepada bila saya sebutkan pada awal kuliah tadi, iaitu maksud Ali bahawa aku ni selalu berwuduk, keluar mani bukan sebab dia sentiasa mengalir mani, iaitu aku senang terangsang dan senang keluar air mani. Bukan maksudnya dia sentiasa mengalir, bukan dia ada penyakit, tidak. Jadi hadis ni tak boleh gunakan sebagai dalil bahawa orang yang sakit ada air mani tak boleh putus pun dia kena berwuduk juga, tidak. Tak kena. Sebab maksud banyak di sini bukannya penyakit, maksud banyak di sini adalah syahwat. Yang ke-8, bahawa bolehnya seorang wakil, yu'khadh minhu jawaz ad-da'wa al-wakil bi hadratil mukilih. Maksudnya bolehnya seorang wakil bertanya depan orang yang diwakilkannya. Apa cerita ni Ustaz? Dalam setengah riwayat dia kata sebenarnya masa Miqdad tanya tu Ali ada sebelah ni. Maksudnya boleh kita wakilkan orang tanya walaupun kita tak ada uzur. Walaupun tak ada uzur, kita boleh je tanya direct. Tapi kita suruhkan tanya juga. Sebab apa? Sebab malu tadi. Hadis juga dalil bahawa para sahabat sangat-sangat memuliakan Nabi dalam pertanyaan. Yang ke-11, hadis ni dalil bahawa kalau nak tanya soalan macam ni boleh tanya soalan umum. Bukan khusus, tak boleh sebut Ustaz, tadi Ali bagi tahu saya dia ni seorang lelaki yang keluar air mani. Tidak menyampaikan kepada faedah tadi lah. Faedah dia suruh wakil tadi supaya dia malu nak tanya. Kalau kamu sebut apa faedahnya? Okay? Maka dia, lepas tu kita antara adab. Kadang-kadang kita tanya kawan kita ada buat something, kita tanya berkenaan dengan orang tu, tahu perbuatan tu ialah perbuatan kawan kita. Jadi tak perlulah kita nak kita gunakan ayat kiasan, tak cakap direct supaya tidak menyakiti hati sahabat kita ni.
Imam Bukhari, faedah seterusnya, Imam Bukhari letakkan hadis ni, letakkan bab bagi orang yang malu boleh menyuruh orang lain menanyakan soalan. Kerana apa? Kerana supaya dia tidak mengabaikan ilmu tadi. Lepas tu isu dia sekarang ni, tak apa. Kalau dia malu, dia boleh tanya cara yang lain. Kita boleh kata, alah, apalah, sahabat Nabi dulu pun, ada isteri Nabi, Ummu Sulaim tak malu pun. Ummu Sulaim tanya, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Allah, ya Rasulullah, Allah Ta'ala tak malu, adakah atas perempuan juga kena mandi wajib kalau dia bermimpi? Nabi kata, na'am idha ra'atil ma', na'am bila dia nampak air, maksudnya keluar air mani, dia kena mandi wajib juga. Na'am. Baca kata, apalah kamu semua ni pengecut nak tanya soalan. Ini Ummu Sulaim pun tanya soalan. Dia kata macam tu, kata siapa yang malu, siapa yang rasa soalan tu berkait dengan dirinya, tanya soalan tu boleh diam-diam, boleh message, kita akan jawab secara umum. Seperti Imam Bukhari ada bab bagi siapa yang malu untuk bertanya, malu, dia boleh mewakilkan orang lain untuk menanyakan soalan. Nah. Okey, soalan isu seterusnya pula ada soalan berkenaan dengan kalau air kencing, kalau kencing kita boleh istinja dengan batu, tisu dan seumpama dengannya. Kalau madhi boleh tak? Soalan. Kalau madhi boleh tak? Kat sini berlakunya khilaf di kalangan para a'immah kita. Majoriti berpendapat bahawa untuk air madhi tak boleh menggunakan batu dan seumpama dengannya. Itu hanya khas untuk benda yang selalu keluar, iaitu air kencing, buang air besar. Adapun dalam perkara yang macam ni, yang benda yang tidak selalu berlaku, maka dia kena wajib basuh. Jadi kalau dia keluar air masjid tak ada air, dia paling elak pakai tisu je, dia dianggap belum lagi suci. Ustaz nak solat macam mana? Dia solat dalam keadaan orang yang faqidut tahurain, itu orang yang kehilangan, yang tak mampu nak menyucikan dirinya. Maksud dia solat juga, solat hormat waktu, dan kemudian dia qada balik. Ini fatwanya mazhab Asy-Syafi'i. Okey, apa dalil? Dalilnya ialah dalam Quran, dalam surah An-Nisa. Kalau kamu baca surah An-Nisa ada dalilnya. Kamu kata solat waktu tak ada dalil, tak ada dalil. Iaitu Nabi kata bila kamu solat, solatlah. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Bila kamu solat, solatlah dalam berjalan atau berdiri. Bila kamu telah aman, maka dirikanlah solat. Maka dirikanlah solat. Tadi. Nah, itu ada dalil, ada hujah juga. Jadi jangan kata solat tak ada. Kalau waktu tak ada dalil, ada dalil sebenarnya. Okey. Cuma perbincangan itu saya bukanlah maksud saya kata saya merajihkan pendapat ada solat waktu. Tetapi mazhab Syafi'i ada pendapat tersebut. Dan ada dalil bagi mereka yang kata tak ada dalil. Baik. Kemudian yang terakhir sekali untuk tengah hari ini, iaitu bila Nabi kata hendaklah kamu membasuh zakarnya. Apakah termasuk sekali dalam basuh zakar, termasuk sekali membasuh kedua kita kata telurnya, skrotumnya tu, bahasa saintifiknya. Okey. Sebahagian majoriti ulama, jumhur kata tak wajib. Jumhur kata hanya wajib basuh pada yang terkena air madhi itu sahaja. Namun digalakkan istihbab, disunatkan untuk basuh sekali lah keseluruhannya. Okey. Disunahkan untuk basuh sekali keseluruhannya. Okey. Namun Syekh kat sini, Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi, seperti mazhab Ahmad bin Hanbal, memandang kepada wajibnya basuh semua sekali. Malikiyah dan Hanabilah kata kena basuh sekali, kesemua sekali. Kemaluannya dan juga skrotumnya tadi. Okay, kerana berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, dia kata sa'at Rasulullah amma yujibul ghusl. Apa dia kata, soalan Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari kata, ya Rasulullah, apakah yang wajib dalam bab mandi ini? Dia kata wa anil ma' yakunu ba'da ma faqala dzakal madhi wa kullu fahlun yamdi wa taghsil min dhalika farjaka wa unthayika wa tawadda wudu'aka lis-salah. Itulah madhi. Okey, wa kullu fahlun yamdi.
dan setiap manusia itu, lelaki itu bermazi. Maka basuhlah kemaluan kamu dan juga kedua kamu punya skrotum tadi. Wa tawadda wudu'aka lis-salah, dan berwuduklah sepertinya wuduk kamu untuk salat. Maka kat sini yang dalil yang dipegang oleh mazhab Hambali, dalil dipegang oleh mazhab Hambali. Ulama Syafi'i dia pegang hadis ni. Dia kata hendaklah kamu basuh zakar yang berwuduk, itu adalah tambahan. Maksudnya itu adalah tambahan. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka selesailah hadis ni. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman. Walaupun hari ini nampaknya pendek, tapi bincangan kita makan sejam juga. Masya-Allah. Hadis ni sejam juga. Kerana apa? Kerana banyaknya faedah, luasnya faedah dalam hadis ni. Ada soalan ke akhi Nadir? Masing-masing raya ni kita ada. Tak ada soalan. Okay, subhanakallahum. Kita majid kita tangguh dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.